nasi sayur keladi, bermalam romo Pak Ode. Masak nasi sayur keladi, biar pape asyik bergaya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda masih lagi bersama saya Asmida dalam Warisan Kita. Kesenian masyarakat Melayu biasanya berkaitan dengan kehidupan seharian mereka ataupun aktiviti ekonomi. Contohnya seperti mayung ataupun wayang kulit ataupun permainan wow dan seumpamanya. Semuanya dipersembahkan ketika musim menuai. Jadi ketika para pesawah sedang berehat, jadi mereka akan mempersembahkan permainan ini sebelum memulakan musim membajak dan juga musim menyemai. Jadi permainan ini dipersembahkan kepada para pesawah setelah mereka penat bekerja sepanjang musim di sawah bendang. Satu lagi bentuk kesenian yang dikaitkan dengan aktiviti ekonomi masyarakat Melayu pada zaman dahulu ialah lotah ataupun berlotah. Ia mempunyai hubungan dengan pesawah ataupun penanam padi dan dikatakan hanya terdapat di negeri Perak, khususnya di Kampung Pulau Tiga Kampung Gajah yang terletak berdekatan dengan Pasir Salak, tempat bersejarah di negeri Perak. Selain daripada lotah, kampung ini juga terkenal dengan kesenian dabus dan juga seni tembikar labu sayung. Kedek-kedek, siapa buat hingga orang tu kena joget ada. Hari joget show. Bagaimanakah seni berlotah ini dilihat oleh para penyelidik dan juga pengkaji tempatan? Jadi sama-samalah kita meminta pandangan daripada Tuan Haji Muhammad Yusof Najmi Osman, iaitu timbalan yang di-Pertua Majlis Kebudayaan Negeri Perak. Baju dah sama pink dah ni. Inilah di sebelah saya merupakan timbalan yang di-Pertua Majlis Kebudayaan Negeri Perak, iaitu Tuan Haji Muhammad Yusof Najmi Osman ataupun mesra kami panggil sebagai Abah. Ya, betul. Ya, okey Abah. Terima kasih. Sama. Terima kasih sebenarnya kerana sudi bersama-sama dengan warisan kita, kan. Kami ni semua sebenarnya nak tahu, nak berkongsi ilmu lah dengan Abah. Baik. Berkenaan dengan lotah. Jadi boleh tak Abah cerita sikit kepada penonton warisan kita perkataan lotah ni sendiri? Kalau ikutkan mana datang? Kalau dulu perkataan lotam. Oh, lotah. Lotam, kalau ikut saya kaji lah, tak tahulah orang lain kaji kan, tapi kalau ikut pengajian saya dan apa yang saya kaji, lotah itu ada perkataan lotam, iaitu mengerik. Mengerik. Kita apa tu Abah? mengerik padi tu lah. Mana kan seperti yang saya cakap tadi. Dia orang akan letak padi atas pelantor. Lepas itu dia orang akan mengerik. Biar bijak lah. Jadi padi itu akan turun ke bawah. Ada orang menampinya pula. Oh, itu kiranya proses menampi padi. Yes. Itu. Betul, ya betul. Itu perkataannya asalnya ya. Ya. Jadi agaknya berlotah ni di negeri Perak ni Abah. Yang ini confirm ya. Yang ini sah dan nyata. Hanya di Perak. Jadi apa yang istimewanya berlotah ni Abah? Itulah cerita tadi. Bila kita adakan pesta ataupun kita buat satu program, jadi kerjasama antara kita tu nampak. Ya? Itulah dia sebenarnya lotah ni untuk kerjasama antara penduduk tempat, dan begitu juga adalah bibit-bibit percintaan antara turunan dan dara, janda dan duda tadi seperti Abang cakap tadi lah. Itulah dia. Tapi bahkan sekarang ni teknologi dah moden apa semua. Ada ke lagi orang memainkan berlotah ni? Ada. Di Ipoh lah, di Perak ada 3-4 grup kumpulan yang cuba menonjolkan berlotah ke mana saja ada persembahan. Kerana kita di Perak ni ikonnya dabus. Tapi ada tarian lain iaitu berlotah. Jadi kami akan tunjukkan dua ni. Kalau kita keluar negeri ke keluar negara pun kita akan tunjuk dua ni. Kalau macam tu saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Abah kerana sudi bersama-sama dengan warisan kita. Kita akan berehat seketika ya Abah dan kita akan berjumpa sebentar lagi.
Selain daripada persatuan-persatuan kebudayaan serta organisasi badan bukan kerajaan, pihak Jabatan Kerajaan juga bertanggungjawab dalam usaha memelihara dan juga mengembangkan kesenian warisan yang semakin pupus seperti lotah ini. Jadi marilah kita temui pengarah di Jabatan Kebudayaan Kesenian Negara Negeri Perak, iaitu Encik Abdul Rashid Abdullah. Jadi inilah dia bersama-sama dengan saya, pengarah daripada Jabatan Kebudayaan Kesenian Negara Negeri Perak, iaitu Encik Abdul Rashid bin Abdullah. Khabar Encik Rashid? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah, muda pengarah dia. Tapi Encik Rashid, kita sebenarnya topik kita minggu ni adalah belotah. Okey. Dan belotah ni sinonim dengan negeri Perak. Yes, kan? betul. Jadi saya yakin penonton warisan kita pun nak tahu di mana kedudukan belotah dalam masyarakat kita sekarang. Sebab belotah ni satu kesenian yang sangat-sangat jarang kita nak dengar. Apa yang boleh saya katakan, belotah ini memang boleh dikatakan pupuslah di negeri Perak ini kerana ia sudah tidak diamalkan dalam kalangan masyarakat. Belotah ini asalnya berkaitan dengan sawah padi, persawahan, di mana tujuan belotah ini dibuat dilakukan ialah untuk menguraikan padi itu daripada tangkainya. So padi-padi yang ditua ini akan dikumpulkan di atas satu pelantar. Pelantar ini diperbuat daripada dia punya lantainya itu diperbuat daripada batang pinang lah. Sawah padi yang ditua itu akan diletakkan di atas pelantar dan di atas pelantar itu masyarakat akan membuat menghenjut pelantar itu untuk menguraikan padi daripada dia punya tangkai dia lah. Mungkin hasil daripada teknologi moden sekarang ini, kegiatan ini sudah tidak diamalkan lagi, sudah tidak digunakan oleh masyarakat. Kan sebab kalau kita tengok di Perak ini sahaja pun hanya ada tinggal satu saja pelantar. Itu pun pelantar untuk kita memperkenalkan kepada generasi muda, kepada orang luar tentang adanya belotah dan adanya pelantar itu. Itu pun pelantar ada di Muzium Sejarah Pasir Salak pun. Kita pun jarang gunakan untuk apa-apa aktiviti untuk padi lah, kecuali kalau ada orang ingin mengenali tentang apa itu belotah, kita akan ada demonstrasi lah bagaimana asal usul belotah itu digunakan. Bagi dari pihak JKKN sendiri, macam mana Cik Rashid? Ada tak usaha-usaha ataupun apa-apa saja yang dilakukan untuk seni belotah ini terus diwarisi ataupun tidak pupus atau bagaimana? Di peringkat JKKN kita ada satu program iaitu program perantisan. Program perantisan dah bermula daripada 2018 lagi dan begitu juga kita sambung sehingga 2019. Kita mengangkat belotah sebagai salah satu produk perantisan di negeri Perak ini, di mana kita menghantar jurulatih yang boleh bercerita, boleh mengajar tentang belotah ini kepada pelajar-pelajar. Pelajar-pelajar APT lah. Kalau untuk 2018 dan 2019 kita bekerjasama dengan College Community Pasir Salak lah, sebab itu di antara kawasan asal belotah itu. So kita mengajar pelajar-pelajar dalam satu sesi itu mungkin dalam 40 orang. Asalnya kita target 30 orang, tetapi oleh kerana minat pelajar-pelajar ini untuk mengenali tentang seni dan budaya, so kadang-kadang penyertaan itu terlalu ramai, tetapi kita hadkanlah untuk 50 orang. Kita ajar mereka, setelah itu kita mengeluarkan produk dengan membuat persembahan di luar. Banyak program-program yang melibatkan sama ada JKKN ataupun kerajaan negeri lah.
kita highlightkan juga pelota. Cuma macam saya kata, pelota ini hanya dapat kita nampak realnya bila kita buat di atas pelantanya. Cuma kalau dalam bentuk persembahan tarian, kita hanya boleh melihatkan dari segi sudut gerakannya. Begitu juga dengan pantun-pantunnya yang mungkin lebih kepada usik-mengusik lah. Tetapi bagaimana sebenarnya fungsi dan tujuan pelota itu hanya boleh dilihat secara jelas apabila ia dibuat di atas pelantanya lah. Selain daripada itu, melalui kerajaan negeri, Majlis Kebudayaan Negeri, Muzium Negeri Perak juga sering melakukan melaksanakan program-program di Kompleks Sejarah Pasir Salak. Sebab melalui program ini kita memang dapat memberi gambaran dan visual yang jelas kepada masyarakat lah tentang apa itu pelota. Sebab satu-satunya, macam saya kata lagi, satu-satunya pelanta yang ada di Perak ini, mungkin di Malaysia ini, hanyalah ada di Pasir Salak sebagai replika untuk tatapan generasi muda, tetapi masih kita boleh gunakan, masih kita boleh gunakan untuk membuat demonstrasi lah. Itu pelanta yang sebenar atau hanya pelanta yang sebenar? Pelanta yang sebenar yang pernah digunakan, dan kapasiti realnya samalah. Maknanya dalam satu masa kita boleh memuatkan 10 ke 15 orang. Dari segi saiz lah, cuma dari segi sama ada mampu atau tidak pelanta itu menampung tu kadang-kadang kita tengok jugalah. Kalau kanak-kanak tu biasanya kita letaklah 15 orang, tetapi kalau orang dewasa kadang-kadang kita bila buat demonstrasi tu kita hanya letak sekitar 10 orang ataupun 9 orang begitulah. Jadi saya nak ucapkan terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Sama-sama. Untuk menjawab soalan-soalan saya, dan saya rasa penonton warisan kita pun dapat sedikit sebanyak info daripada InsyaAllah, mudah-mudahan. Jadi kita akan berehat seketika dan berjumpa lagi selepas ini. Di zaman yang serba moden ini, di mana seni berlotah semakin dilupakan, kita sepatutnya merasa lega kerana masih ada pewaris ataupun pengamal seni berlotah ini. Jadi, mari kita sama-sama berjumpa dengan Encik Mat Rosnan. Singgah bermalam romo bak ude. Masak nasi sayur keladi. Inilah dia di sebelah saya, seorang jejaka tampan. Wow. Tegak bertanjak, namanya adalah Encik Mat Rosnan, ataupun kita mesra panggil sebagai Abang Nan. Beliau merupakan penggerak ataupun penggiat kumpulan belotah daripada kumpulan belotah Seri Tanjung, daripada Tanjung Bidara, Kampung Gajah. Apa khabar Abang Nan? Khabar baik, alhamdulillah. Lembut je Abang Nan ni bercakap. Tapi Abang Nan, kami datang ni sebenarnya nak menjawab persoalan. Sebenarnya banyak persoalan nak bertanya dengan Abang Nan. Okey. Tapi sebelum tu nak tahu, sejak bila Abang Nan berkecimpung ataupun memulakan persembahan belotah ni? Sejak bila, umur berapa agaknya? Okey, seawal Abang Nan menyertai kumpulan Seri Tanjung, Kampung Tanjung Dara, Kampung Gajah ni, khususnya dalam tarian lotah lah, salah satu daripada tarian tradisi lain. Abang Nan bermula berkecimpung daripada usia 6 atau 7 tahun ketika itu. Masih orang kata sekolah rendah lagi lah, yang telah dididik dan diajar serta dilatih. Memang Abang Nan memang minat, ataupun sebab tengok keluarga main belotah, Abang Nan minat, atau memang Abang Nan sendiri minat nak belajar? Sebab Abang Nan belajar daripada kecil kan, bukan senang untuk budak terlibat dalam persembahan tradisional lah. Dia bermula daripada minat Abang Nan sendiri ketika itu. Bermulanya di mana kumpulan ni membuat setiap persembahan latihan, Abang Nan banyak mengikuti. Jadi daripada mengikuti itu, kita punya hasrat untuk bersama dengan mereka, mengetahui dan mempelajari itu. Kita tampil dan diajar oleh orang-orang ini. Jadi setelah diajar, dibawa untuk sertakan dalam persembahan sampailah ke hari ini. Walaupun yang orang kata orang-orang dulu dah arwah, masih lagi Abang Nan bawa juga konsep
asal tu. Bagi orang kata meneruskan warisan seni. Agaknya masih kecil-kecil dulu tak terfikir pun kan nak jadikan belotah ataupun kesenian yang Benan dah belajar ni sebagai satu kira membawa tradisi lah sekarang ni Abang Benan ni kan. Ya. Orang-orang muda sekarang pun susah nak jumpa yang minat, betul tak? Betul. Jadi mesti ada sesuatu yang istimewa dalam lotah ni yang menyuntik hati Abang Benan untuk belajar dan terus membawa tradisi ni. Okey, dia membuatkan Abang Benan berkecimpung di situ. Kisah belotah ni dia berkaitan sangkut paut dengan padi. Jadi diikutkan ceritanya zaman dulu kala orang-orang kampung penduduk setempat, diorang dari segi pekerjaan adalah berkebun, bercucuk tanam, bersawah. Jadi lotah ni berkaitan dengan padi. Jadi ketika tu tamasya yang dijadikan ni adalah bersangkutan dengan padi. Jadi Abang Benan dulu menanam padi ke keluarga bersawah ke macam mana? Abang Benan dulu kecil-kecil orang kata, yelah kanak-kanak budak orang kata liat, degil apa semua tu. Keluarga Abang Benan sendiri pun ada bersawah. Jadi secara tak langsung Abang Benan ikut arwah mak, arwah ayah cara bersawah ni macam mana cucuk padi, tanam padi. Ada tak agaknya masa Abang Benan belajar dengan orang tua-tua dulu kan, ada tak yang spontan je mereka keluarkan pantun saja ngusik-ngusik, ada tak dulu masa dulu lah? Ada juga yang pantun spontan ni biasanya kita bawakan kepada latihan, tidak kepada persembahan. Untuk melatih kemahiran. Untuk melatih kemahiran setiap orang ni yang siapa keinginan dia untuk berpantun, maka dia akan karanglah pantun tu. Boleh nyanyi sikit tak macam mana? Okey, bolehlah sikit. Okey. Contoh. Salah satu pantun dia daripada rangkap-rangkap pantun lotah. Okey, contoh dia burung undan di pohon jua. Turun berhimpun di atas batu. Kalau tuan naik pelantur, buatlah pantun seorang satu. Itu adalah satu pantun daripada rangkap-rangkap beberapa pantun yang lain. Jadi biasa dalam persembahan lotah ni kami melibatkan perempuan. Jadi kena ada perempuan. Kena ada perempuan. Jadi pantun ni diselang-seling antara lelaki perempuan. So dia berjual beli lah. Berjual beli. Kalau lelaki saja, kita pun buat step yang sama. Jadi ada lagu tak masa berpantun ni atau hanya membaca je? Dia dibawa kepada lagu. Jadi saya rasa itu sahajalah soalan-soalan yang terbuku dalam hati ni nak tanya. Saya ucapkan terima kasih kerana sudi bersama dengan warisan kita. Abang Benan, kalau ada yang nak belajar lotah ke apa ke, boleh berjumpa dengan Abang Benan terus di Kampung Gajah Seri Tanjung. Cari je Abang Benan, okey? Ambo darilah nandung ahai korban terkena lo bergajah ahai beranak dua beranak lo ambo
sudah berlangsung. Ahai sayang kena lo. Ikut perintah. Ahai banyak orang yang banyak lo. Allah tak hilali. Ha. Oh tak hilali. Bila ditutup sayang ditebak. Atahayole. Bila sekerat kain sidang